So, apabila kita membuat binding dengan Binance, okey, di Binance kalau untuk prospek baru ataupun prospek lama pun tak kisah. Okey, so bila kita menggunakan Binance, saya pun mencadangkan anda kalau boleh sila menggunakan BNB Coin sebagai satu fee transaksi. Ini adalah satu benda yang sangat penting. So macam mana kita nak dapatkan BNB Coin? Senang saja. Kita just perlu pergi ke market, okey. Kita type BNB Coin, okey, just type BNB, kita cari BNB/USDT, okey, kita beli. Okey, bila kita beli, make sure ialah yang limit ini anda kena tukar jadi market, okey. Dan lepas tu anda boleh nak gunakan $20 ataupun $10 untuk membeli coin BNB tersebut. Kenapa kita nak menggunakan coin BNB, nak beli coin BNB? Tujuannya untuk transaction fee lebih murah ataupun biayai, okey, ataupun transaction fee lah. Alright. So bila kita tak menggunakan BNB Coin, dia akan jadi lebih mahal di mana 0.1%. Tapi kalau kita menggunakan BNB Coin, dia dah lebih murah sebanyak 25%. Bukan itu saja, biasanya kalau kita buat trading tanpa BNB Coin kan, bila kita buat trading, kita tak dapat nak jual trade itu walaupun profit dalam 100% unit dia. Contohnya, kalau kita beli ADA, okey, 100 unit, kita bila nak profit masa tu, kita nak jual, kita cuma boleh jual 99 unit ataupun 98 unit. Tapi kalau kita menggunakan coin BNB sebagai satu fee transaksi, kita boleh jual kebanyakan coin, kita boleh jual 100%. Kita beli 100 unit ADA, boleh jual 100 unit ADA. Kita beli 2 ETH, boleh jual 2 ETH dan sebagainya. Okay. So ini adalah kebaikan menggunakan coin BNB. So untuk mereka sebelum ni yang tak menggunakan coin BNB dan coin yang tak dapat dijual macam mana? Coin yang tak dapat dijual, Binance akan kategorikan dia sebagai aset kecil. So apa yang kita boleh lakukan untuk aset kecil tersebut? Senang saja. Kita hanya perlu login kita punya Binance, lepas tu pergi ke wallet. Anda boleh tengok di bawah sekali, paling kanan, ada nampak satu tombol wallet, kita just tekan wallet, lepas tu kita tekan spot. So di spot sana, di bawah deposit, withdraw ataupun transfer, ada satu perkenaan kuning yang kecil di mana mereka akan tulis convert semua aset jadi BNB. Kita just perlu tekan saja. Okay, so semua baki coin yang terdapat dijual sebelum ni akan terus muncul dekat sini. Alright. So bila dia muncul dekat sini, okay, so bila dia muncul dekat sini, anda boleh select semua. Lepas tu anda boleh convert dia jadi BNB coin. Tapi ada satu peringatan yang sangat penting sekali. Sebelum anda buat konvertasi, okay, pastikan semua aset ataupun baki coin yang berada di laman ini, okay, tak ada trade yang tengah dijalankan oleh Recarbot. Contohnya, Recarbot tengah buat trading Gala, okay, tengah buat trading ETH, tengah buat trading Rose. Kalau anda nampak dia muncul kat sini, sila ingat, jangan pergi tekan dia. Takut itu adalah trade yang tengah dijalankan, okay. Yang kedua, yang penting sekali, anda mesti tahu, kita punya API binding setiap 90 hari dia akan mula tamat riwayat dia. So sebelum dia tamat riwayat dia, biasanya Binance, okay, Binance ya, akan hantar satu email ke Gmail kita ataupun kita punya mail yang buat login ataupun buat binding dengan Binance kan. Dia akan hantar kepada kita, memperingatkan kita supaya bagi renew API key kita. So macam mana nak renew API kita? Tidak perlu delete ataupun buat apa-apa, senang saja. Login ke Binance, lepas tu anda akan nampak di sebelah kanan, okay, ada satu tombol more. Anda just tekan saja seperti waktu kita cipta API key, okay. Kita slide ke bawah, cari API management, lepas tu kita tekan saja, okay. So lepas kita tekan, kita akan masuk laman di mana kita buat API binding bersama kita punya Recarbot. Lepas tu anda akan nampak, okay. So anda just perlu tekan saja. Biasanya kalau API dia tamat riwayat, anda akan nampak satu benda di mana enable spot and margin trading, peta dia takkan ada tick. So apa yang kita boleh lakukan ialah kita just perlu tekan edit, okay. Kita tekan saja enable spot and margin trading ini, lepas tu kita tekan save. Okay, lepas kita tekan save kan, okay, biasanya dia akan keluar satu tombol ataupun satu pop-up message seperti contoh dia. I klik ya. Okay, so lepas kita, kalau biasa dia tak ada, kita klik kan. So bila kita akan save kan, biasa dia akan keluar satu tombol macam ni, kita
kena dapatkan kod. Okey, lepas dapatkan kod baru kita boleh selesai dia punya verifikasi dan sebagainya. Okey, so yang paling penting ialah bila API key kita dah tamat riwayat, biasanya tombol yang untuk kotak kedua tu enable support machine reading dia tak akan tick. Kita just perlu edit, tick, lepas tu ingat mesti kena tekan save. Kalau anda tak save, dia memang tak boleh dijalankan. Okey, ini adalah satu benda yang sangat penting sekali. Dan di sini ada banyak prospek baru ataupun klien baru. Bila dia nak trading untuk BLVT coin, apa maksudnya BLVT coin? Seperti kita nak trade BTC up, okey, BTC up, ataupun kita nak trade BTC down, okey, dan sebagainya. Okey, ataupun kita nak trade ETH up dan sebagainya. So semua coin ini dia dah digelar sebagai BLVT. Okey, so untuk trade BLVT, sebelum trade BLVT kita mesti menjawab Binance quiz terlebih dahulu. Okey, contohnya macam mana jawab quiz? Okey, cari ETH up ke, BNB up ke ataupun BTC up, kita just tekan saja. Lepas tu sangat penting, kita just perlu tekan buy. Kalau anda tak pernah jawab Binance quiz ataupun dikehendaki untuk menjawab semula sekali, anda akan nampak satu message ini. Lepas tu anda just pergi tekan view now. Okey, lepas tu anda mula jawab quiz dia. Lepas contohnya start quiz. Okey, so anda kena jawab semua soalan ni. Tak kisah anda jawab salah ataupun betul, lepas anda jawab habis, anda just tekan submit saja. Kalau jawapan dia salah, Binance dia akan tunjukkan jawapan yang betul. Kita just perlu klik mengikut jawapan yang diberikan oleh Binance. Lepas tu kita pergi tekan submit. Okey, dia dah lebih kurang itu saja. Kalau anda tak pergi jawab Binance quiz, okey, Binance tak akan benarkan kita pergi trade BLVT coin seperti ETH, BTC up, BTC down, ETH down dan sebagainya. So ini adalah satu benda sangat penting sekali. Terutamanya untuk klien kita, kadang-kadang mereka buat trading dekat ATM bot kan. Mereka nak trade BTC up. Lepas tu kata, kenapa tak boleh trade BTC up? Sistem tak jalan. Bukan sistem jalan. Cuma belum benar pergi jawab quiz. Itu adalah satu benda yang penting. So untuk Recarbot kita punya sistem, okay. So untuk Recarbot system. So di Recarbot system kita mempunyai 3 trading method. Satu adalah copy trade. Okay, seperti anda biasa nampaklah copy trade. Ada Robinhood, ada Ironman. So Ironman minimum ada 1000, Robinhood minimum ada 150 USDT. Dan kita mempunyai 2 jenis trading bot lagi, iaitu satu adalah Classic EAT, satu adalah ATM bot. Okey, yang ini di mana anda yang sebagai trader lebih gemar digunakan sebab mempunyai strategi sendiri. So bila cakap pasal strategi, ada kata Mr. Paul, Smart ATM semua strategi Recarbot punya. Macam mana kita nak custom setting kita punya strategi? Okey, senang saja. Anda just perlu masuk ke login page. Anda akan nampak di bawah sekali skrin ini, di bahagian kanan anda akan nampak satu profile, tombol profile. Anda just perlu tekan tombol profile saja. Anda akan nampak satu benda panggil My Custom Setting. Anda just perlu tekan saja. So di sini anda boleh tambah, okey, ataupun buat strategi trading anda yang terbaru ataupun strategi anda rasa untuk berguna dalam market ke semasa sekarang. Contohnya kita nak tambah satu strategi yang baru, okey. Contohnya saya nak tambah, okey, Recarbot 2. Okey, lepas tu saya punya trading take profit nak jadi 1%. Okey, so lepas saya confirm semua trading strategi ya, contohnya macam trading entry dan sebagainya, speed take profit, semua sudah buat setting, kita hanya perlu tekan save. Okey, so lepas kita save, okey, so strategi ni akan muncul dekat ATM kita dan juga dekat my custom setting. So jikalau kita set terlalu banyak ataupun banyak strategi yang kita sudah set, ada strategi yang kita tak menggunakan lagi. Apa yang kita boleh buat? Boleh kita delete? Boleh. Anda just perlu tekan balik ke My Custom Setting seperti page ini. Anda tekan salah satu trade tersebut. Nampak tak di bahagian kanan? Okey, ada satu tombol tong sampah. Anda just perlu tekan tombol tong sampah itu saja. Dan Recarbot kata confirm delete. Kalau anda nak delete, anda boleh terus deletekan dia. Okey, supaya boleh save lebih banyak space lah. Okey, jimatkan lebih banyak space. Okey, kalau tidak, kadang-kadang kita sebagai trader, kita mempunyai pelbagai strategi. Tapi mungkin ada strategi di mana dia dalam tak digunakan buat masa sekarang. So, kita nak deletekan dia terlebih dahulu. Boleh tak? Memang boleh. So, ini adalah feature diri kita. Okey, dan yang paling penting sekali untuk klien kita yang menggunakan EAT bot. Okey, so bila EAT bot dia mesti ada dia punya maksimum posisi yang dia masuk kalau market berlaku bearish. Okey, so ada klien kata,
Saya punya ATM mode, saya pilih ATM 5, saya pilih moderate mode, saya pilih aggressive mode. Lepas tu dia masuk 10 posisi, masuk 15 posisi. Tapi market jatuh teruk. Saya nak tambah posisi macam mana? Boleh tak saya tambah USDT untuk biar dia masuk lebih mendalam posisi? Okey. Dulu memang dah dapat, tapi disebabkan kita ada dengar, okey, ramai klien yang cuba rekomenkan ataupun cadangkan benda ni. So, Recarbot telah membuat satu pembaharuan di mana EAT mode kalau ada trade yang tengah dijalankan, dia floating ataupun dia masuk maksimum posisi, anda nak tambahkan USDT untuk dia masuk posisi yang lebih mendalam, okey, boleh tak? Boleh, okey. Anda just perlu masuk ke tombol strategi, okey. Lepas tu anda akan nampak contohnya klasik EAT. Boleh tengok. So klasik EAT ni dia telah memasuki 10 posisi di mana 10 posisi ini dia memang maksimum. Okey, dia tak boleh masuk lagi walaupun anda mempunyai USDT dekat Binance. Okey. So macam mana kita nak tukarkan dia jadi lebih mendalam ataupun apa benda? Okay, so sekarang kita punya sistem mempunyai satu benda ialah dia boleh tukarkan klasik ATM ni jadi ATM bot. So macam mana tukar? Anda boleh tengok di bawah ada satu tombol setting. Okey, anda just perlu tekan setting sahaja. Okey, lepas tu anda boleh ubah semua benda dia, details dia, okay, dan sebagainya. Contohnya entry sekarang extra. Okey, maksudnya tambahan entry nak tambah berapa? Contoh kita tambah lagi 10 entry. Okey, so kita 9 tambah 10 kita jadi 19. Okey, lepas tu saya nak trading take profit. Okey, kalau profit lebih saya boleh tekan 1%. Okey, lepas tu saya nak buat extra entry setting ataupun trailing entry, semua boleh disekat. Lepas tu kita hanya perlu tekan update saja. So lepas kita tekan update, trade ini dia akan otomatis tukar jadi ATM bot ataupun kita panggil dia sebagai custom setting. Okey, so dia adalah satu demi satu ya. Kalau anda mempunyai 5 bot, okey, 5 EAT bot ataupun 3 EAT bot, adakah kita tukar satu demi satu ataupun dia akan otomatis tukar semuanya? Dia tukar satu demi satu, bukan semua ya. So kalau anda pilih XLM, dia hanya akan tukar XLM. Kalau anda pilih Gala, dia hanya akan tukar Gala saja. Dan biasanya ada klien yang baru, dia biasa panik bila dia nampak satu perkataan yang berlaku di akaun dia, iaitu perkataan pause. Seperti anda tengok dekat sini, anda nampak tak? Warna merah pause. Warna merah pause, warna merah pause. Okey. So bila klien baru dia tengok pause, dia akan ingatkan, okey, ini trade dia tak jalan lagi, dia adalah henti. Sebenarnya bukan. Okey. Trade tetap jalan. Bila harga HOI itu sampai ke harga take profit, dia otomatis akan tutup, otomatis akan profit. Sebab anda boleh tengok di setiap, okey, bot ini anda akan nampak satu perkataan panggil TP price. TP price maksudnya take profit price. So kalau harga coin itu dia sampai ke take profit price, otomatis dia akan tutup. Okey. So pause apa maksudnya? Pause bermaksud trade ini dia tak akan masuk entry ke seterusnya. Okey, so akan nampak next entry price dia biasanya telah dikosongkan. Dia tak akan masuk. Okey. Kecuali anda tambah USDT nak masuk bot yang lebih mendalam, so baru dia akan keluarkan. Kalau tidak, dia akan terus pause saja. Okey. So pause bukan bermaksud trade tak jalan ya. Pause bermaksud dia tak akan masuk next posisi yang seterusnya. Apa akan terjadi? Kenapa boleh jadi macam ni? Ada dua situasi. Satu, baki USDT tidak mencukupi. Yang kedua, kita punya posisi untuk masuk adalah telah maksimum. Seperti ATM 15, kita cuma boleh masuk 15 posisi. Kalau ATM 10, kita boleh masuk 10 posisi. Begitu sahaja. So inilah kenapa dia akan berlaku pause. Dan di Recarbot ada satu benda lagi yang saya nak ingatkan kepada anda. Seperti sekarang kita tahu di mana kita punya ranking ada dari R1 sampai ke R6 kan. Di Recarbot sekarang kita ada satu ranking yang terbaru digelar sebagai R0 ataupun R0. So R0 ni senang saja. Anda tak perlu bayar sewa robot bulanan. Okey. Yang pertama dia hanya perlu bind dengan API. Okey, API dia mesti buat binding sah. Okey. Yang kedua dia kena bayar gas fee. Okey. So dia kena bayar gas fee, dia kena buat binding bersama API. Lepas tu dia punya account otomatis akan aktif. Tapi bila Recarbot menolong ataupun bantu dia dapatkan profit, semua profit sharing adalah 50-50. Okey. So contohnya Recarbot menolong klien A, okey, untuk mendapatkan profit sebanyak $100. $100 ni confirm dia akan masuk ke dia punya Binance account sebab kita tak boleh buat withdraw kan. Tapi bila masuk gas fee kan. So
50 daripada 50% daripada $100 adalah $50, itu dia akan kurang daripada gas fee terus. Okey, tak kisah sama ada dia guna ATM bot, copy trade ataupun EAT, semua profit sharing adalah 50% untuk klien, 50% untuk perusahaan. Okey, so bila dia kata lepas guna saya rasa Recarbot memang bagus, saya nak jadi nak dapatkan subscription, boleh tak? Boleh, dia hanya perlu bayar sewa bulanan sama ada 60 ataupun $100 untuk setahun. Okey, dan lepas tu dia punya profit sharing akan ubah balik seperti yang biasa. Okey, untuk copy trade dan untuk EAT ada 70% untuk klien, 30% untuk perusahaan. Untuk ATM mode ada 20% untuk perusahaan, 80% untuk klien. Kalau tak ada, dia akan stay 50-50 saja. Okey, so ini ada benda yang saya